Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Razak ya Razak ya Razak wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. Tidak tu. Quran merah. Quran merah pun tak ada ke? Surah An-Naml ayat ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah minal ard tukallimuhum annan nas kanu bi ayatina la yuqinun wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu biayatina fahum yuz'un. Ini ialah ketetapan yang diberi kepada orang-orang yang eka pada tauhid. Ketetapan yang diberi kepada orang yang eka pada tauhid. Iaitu ini ialah ayat ancaman ya, ayat ancaman. Wa idza waqa'a qawlu 'alaihim, dan apabila telah dibuat keputusan ke atas mereka. Keputusan ke atas mereka ni ialah keputusan kiamat. Keputusan sini keputusan kiamat. Bukan keputusan azab fil qada ni. Keputusan kiamat ke atas mereka. Akhrajna lahum dabbah, maka kami akan keluarkan untuk mereka satu ekor binatang minal ardi, daripada bumi, tukallimuhum, yang akan berkata-kata annan nas, kepada manusia semua, bahawasanya kata-katanya ialah kanu bi ayatina la yuqinun, bahawasanya kamu semua terhadap ayat-ayat Tuhan kamu ni tidak yakin. Dalam hadis ni ada banyak hadis. Ni adalah satu daripada tanda akhir kiamat. Tanda kubra kiamat. Nah, ayat ni. Apabila keputusan kiamat sudah dibuat ke atas mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan kepada mereka tu satu jenis binatang daripada bumi, yang akan berkata-kata dengan manusia. Dan mereka berkata ialah kamu dulu terhadap ayat-ayat kamu dulu terhadap Tuhan, ayat-ayat Tuhan kamu tidak yakin. Tak yakin sini tak percaya. Ini binatang ni ialah daripada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula keluarnya binatang ni keluar daripada pasir. Ada 3 hadis. Keluar daripada pasir, keluar daripada bumi daripada pasir. Bila dia keluar daripada bumi, dia bawa bersama dianya tukak Nabi Musa dengan cici Nabi Sulaiman. Tukak Nabi Musa dan cici Nabi Sulaiman. Jadi hadis lain pula kata dengan tukak tu dia tubuh tanda ni kafir, ni beriman. Tak dai. Waktu selaginya cicing itu dia cok. Cicing Nabi Sulaiman. Jadi lelah ni orang nak cari tukak Nabi Sulaiman ni. Tukak Nabi Musa ni. Maknanya tukak Nabi Musa ni akan dibawa akhir zaman oleh binatang ni. Binatang ni daripada hadis. Hadis yang kedua pula kata
Selepas beberapa lama binatang ni keluar pula dalam hutan. Dalam hutan pula. Daripada bumi kok. Daripada Tamizi ni, hadis daripada Tamizi keluar daripada dalam hutan. Dia berkata-kata dengan manusia. Dia mengatakan kamu tidak beriman dengan ayat Allah. Jadi binatang tak boleh orang pula terik ni. Ni hadis akhir zaman. Ada banyak hadis ni. Nah, ringkasan hadisnya ialah binatang keluar daripada bumi, satu pada pasir, sekali pada pasir, kemudian hutan, yang akhir sekali keluar di Jabal sebelah Masjidil Haram. Tidak Safa Marwah, apa Jabal Qubis, Jabal Qubis. Tu keluar situ daripada bawah bumi. Binatang yang sama. Binatang ni boleh berkata-kata dengan manusia. Dan mereka ni bertabligh kepada manusia supaya kamu tauhid kepada Allah. Jadi tak tahu hak mana dulu. Tak tahu hak mana dulu. Sama ada binatang ni keluar dulu ataupun Nabi Isa Dajjal keluar dulu. Nabi Isa Dajjal Ya'juj Ma'juj. Mengikut yang saya fahamnya, Nabi Dajjal keluar dulu, kemudian Imam Mahdi, lepas Imam Mahdi Dajjal, lepas Dajjal Nabi Isa, lepas Nabi Isa, masa zaman Nabi Isa tu keluar Ya'juj Ma'juj. Lepas pada tu binatang ni. Ada riwayat hadis lain kata lepas pada tu tidak dapat satu kata-kata ijma' molek lah, iaitu matahari terbit sebelah timur. Matahari terbit sebelah timur, sebelah barat. Terbit sebelah barat selama sekejap hari. Matahari keluar daripada sekejap hari, keluar dari sebelah barat sekejap hari sampai tengah hari. Matahari itu terbalik, keluar daripada barat sekejap hari. Lepas tu dia turun balik. Ikut riwayat hadisnya 120 tahun lepas pada tu kiamat. 120 tahun lepas pada tu. Pasal kalau kira-kira dari segi sains lelah ni, boleh agak dah tu. Orang ahli sains sudah tahu dah tu. Akhir kiamat. Ya. Jadi ini dabah ni daripada ayat Quran dah. Cuma tak diberitahu bila-bila. Hadislah pula beritahu bila-bila. Nah. Jadi ada 10 tanda-tanda awal kiamat. Nah, ada 10 tanda-tanda awal. Antara lainnya ialah Imam Mahdi itu. Imam Mahdi tak sebut, tapi Dajjal sebut. Dajjal, lepas tu Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj. Kemudian matahari terbit sebelah barat. Kemudian binatang ni. Nah, lepas tu kepala bumi lah macam-macam lah pula tu. Bumi tak stabil molek dah. Jadi binatang ni kata kepada manusia, kamu dulu terhadap ayat-ayat kami, terhadap ayat-ayat Allah lah. La yuqinu, tidak yakin, bermakna tidak percaya. Kemudian di pada masa pula. Ni ayat ni pada masa. Tadi ayat awal kiamat, nah. Ayat awal kiamat. Ini ayat pada masa. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin. Pada hari kami kumpulkan daripada setiap umat. Faujam mimma yukadzibu bi ayatina wa hum yuz'un. Bagi setiap umat tu, bagi setiap umat didapati ada setiap umat tu didapati ada satu golongan. Daripada golongan itu mereka tu mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat-ayat kami maknanya tolak ayat. Tolak mendusta makna tolak. Bila penyeru tauhid mari ayat, dia tolak. Tolak tu dipanggil dusta. Fahum yuz'un, dan mereka tu dibahagi-bahagikan mengikut puak. Ada kelas masing-masing, dah? Kelas masing-masing. Hatta idza ja'u, apabila mereka tu datang pada neraka ni. Qala Allah Taala berfirman,
akadzabtum bi ayati. Apakah kamu semua ni dulu duduk di dunia dulu mendusta ayat-ayat kami, menolak ayat-ayat kami, walam yuhitu biha ilma, dan padahal kamu tidak mendapati ilmu tentang tauhid ni meliputi kerana kamu tak belajar. Kamu tidak dapat meliputi tentang pendustaan kamu, penolakan kamu terhadap tauhid itu sebagai ilmu. Maknanya hak tolak ni orang yang jahil. Orang jahil. Ammadza kuntum ta'malun. Atau apakah kamu semua ni? Atau apakah yang kamu semua nak kerjakan selama ni? Apa kamu buat selama ni? Wa waqa'al qawlu alaihim. Kata pula sekali lagi. Nak serupa kan ni Dan dijatuhkan keputusan azab, janji azab Allah ke atas mereka. Keputusan sini keputusan neraka ni. Ayat ni keputusan neraka. Bima zalamu, terhadap apa yang mereka menzalimi diri sendiri dengan menolak ayat-ayat Allah yang jadi kufur. Fahum la yantiqun, maka mereka tidak dapat berkata-kata dah lagi. Bila siapa masa ni tak dapat berkata-kata. Masa di layar baru ni, tazkirah subuh. Maknanya siapa-siapa yang bila ayat Quran dibaca, dia apa faham? Bila dihurai makna, dia faham. Kemudian dia tolak, dia tak terima. Tak terima tu kafir lah. Bila ayat Quran dia faham, dibaca pada dia pun faham. Kemudian dia tolak, dia tu kufur lah. Ayat lain pula, mereka saya kepada tok guru mereka. Mereka mengambil selain pada Allah Ta'ala tu ada anda-anda, iaitu tok guru. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka saya ke tok guru ni seperti saya ke Allah. Iaitu bila ayat Quran dibaca, tak serupa dengan tok guru dia ajar, dia tolak ayat Quran, dia tolak hadis tu, dia pakai buah tok guru. Alam yarau anna ja'alna al-laila litaskunu fi. Apakah tidak kamu perhati bahawasanya kamilah menjadikan malam supaya kamu ni boleh berehat padanya. Wan nahara mubtira, daripada siang itu terang menerang untuk kamu bekerja padanya, untuk menyempurnakan keperluan hidup kamu supaya kamu boleh buat ibadat pada Allah. Dia kena kata begitu dah. Jadi siang kita terang menerang, maknanya untuk kita cari keperluan hidup kita atas muka bumi. Tujuan cari keperluan itu supaya kita dapat buat ibadat pada Allah malam hari. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian dalil kejadian malam dan siang itu terdapat berbagai-bagai dalil bukti bagi semua, tapi akan yang menerimanya liqaumi yu'minun, hanya bagi kaum yang ingin beriman saja. Maka ni kiamat pula. Ayat ni ayat kiamat pula. Wa yauma yunfiqu fis-sur, pada hari ditiupkan sekakala. Fafazi'a, maka terkejutlah. Man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Makhluk di tujuh langit dan makhluk di tujuh bumi, melainkan sesiapa yang Allah kehendaki. Mengikut riwayat hadisnya 12 malaikat. Kefahaman hadis iaitu malaikat lah apa orang hak tukar arah tak mati. 4 malaikat besar tak mati. Lepas tu hak tak terkejut juganya ialah orang-orang yang beriman, hak nak masuk surga. Orang-orang jihad sabilillah boleh masuk surga lalu dah. Pokok nabi, pokok yang ikut pegang tauhid ni, bila dikejut pada mereka nak kiamat dah ni, dalam alam barzakh dia maka dia tidak terkejut, dia tak terkejut. Apa ni pasal malaikat kata semesta ya, mana dimatikan ruh tu semesta ya.
Semeta pun, semeta pun namun tak khabar belaka kan, berasa semeta. Mesut riwayat hadisnya 40. 40 sini tak tahu 40 tahun ke 40,000 tahun ke 40 juta tahun tak tahu. Antara kiamat ke hari bangkit tak tahu. Nah, tinggal Tuhan sorga. Wa kullun, dan semua mereka itu atauhu, semua mereka itu datang berjumpa dengan Allah Ta'ala tu dakhiri, dalam keadaan hina-dina sebagai hamba. Hina-dina sini sebagai hamba. Hina-dina sini pasal takut api neraka. Sebab setiap nabi dia akan ditanya, setiap rasul akan ditanya, setiap mubalik, setiap tok guru akan ditanya semua. Akan tugas masing-masing. Dan setiap manusia pun akan ditanya. Maka semua manusia tu dakhirin, dalam keadaan merendah diri pada Allah Ta'ala. Wa taral jibala, dan kamu boleh tengok gunung ganang itu, tahsabuha jamidah. Kamu tengok matahari gunung ganang itu, kamu sangka dia tidak bergerak. Jamidah, jamidatan tu tidak bergerak. Wahya tamurru, padahal dia tu berjalan marras sahab, seperti mana berjalannya awal. Maknanya gunung ganang ni berterbang ni seperti awal terbang. Surah Waqiah pula, idza waqa'il waqiah laisa liwaqatiha kadhibah qafilatur rafi'ah. Idza ni dak ayat dia. Surah Waqiah. Idza rujjatil ardu rajja, pada hari aku kocok bumi sekocok-kocoknya. Wa bussatil jibal basa fakanat haba'an munbasa wa kuntum azwajan salasa. Dan bukit gunung ganang itu cabut daripada tempat duduk dia tu dan berterbangnya seperti debu terbangnya, seperti debu waktu kiamat. Hak ni pula debu tu gerak seperti awal gerak. Maknanya beratlah ni dah, berat. Sunnah Allah, inilah sunnah Allah. Sunnah Allah, perbuatan Allah, alladzi aqada kulla syai', zat yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Bila sampai masa sempurna dah sini, sempurna ujian manusia. Bila manusia ni sempurna ujian dia, maka Tuhan perasa bumi ni. Langit bumi jadi uji, alat-alat ni scaffolding apa rombok belakang. Scaffolding rombok macam kita buat rumah lah. Jadi tanah-tanah bekok-bekok sini, paku-paku kutip berapa belakang rupuk beranai belakang dah. Tak ada apa-apa dah, pasal Tuhan nak duduk. Jadi bumi jadi kita duduk ni, langit yang kita tengok ni, butai-bitai apa semua ni, semua sekali peracau belakang. Pasal habis kerja habis. Innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala tu maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Baik. Man jaa'a bis-sayyi'at. Ini pula bagi siapa yang datang dengan bawa kebaikan, bawa pahala, bawa pahala. Siapa-siapa yang bawa datang jumpa Tuhan esok daripada masa, bawa pahala amalan soleh dia, falahu khairum minha, maka dia akan dapati balasan di sisi Tuhan itu lebih baik daripada apa yang dia buat. Lebih baik daripada apa yang dia buat. Wahum min faz'in yauma idzin aminun, dan mereka terhadap kegerunan pada hari itu, kegerunan, ketakutan, kejut hari itu tu gerung, faz'in, dan mereka terhadap kegerunan pada masa tu, pada hari pembicaraan, pada masa tu, yauma idzin, pada hari itu, aminu, mereka dalam keadaan tentram, aman tentram. Wa man jaa'a bis-sayyi'at,
Siapa-siapa yang datang kepada Allah Ta'ala dengan bawa mari dosa, fakubbat wujuhuhum finnar, maka akan disembah muka mereka, dalam api, ke dalam api. Disembah muka mereka ke dalam api. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah mereka tu dibalas. Tidaklah kamu dibalas illa ma kuntum ta'malun, terhadap apa, melainkan dengan apa yang kamu lakukan saja. Apa saja dosa yang dibuat, balas sekali. Apa saja pahala dibuat, balas 10, balas 70, 700 ribu dan sebagainya. Dalil ni. Innama umirtu, sesungguhnya aku diperintah. Nabi ni dah. Sesungguhnya aku diperintah an a'budu rabba hadhil balada, supaya aku menyembah, berdoa, beribadat hanya kepada Tuhan yang memiliki baldati itu, iaitu negeri Mekah. Allazi harramaha wa lahu kullu syai'in. Aku diperintah supaya sembah, supaya puja, supaya ibadat, supaya berdoa, supaya mengagung, supaya berzikir hanya kepada Allah, zat yang mencipta, Rabb pencipta pemelihara ini bandar Mekah. Allazi harramaha, ya Allah Ta'ala mengharamkannya segala pendurhakaan di bandar itu. Masa dicipta bumi itu memang diharam dah. Apa saja tindakan, apa saja perkara-perkara yang itu diharamkan kita buat padanya. Maksudnya ialah Allah Ta'ala telah menyucikan bandar Mekah tu dulu. Allazi harramaha, iaitu segala perkara-perkara yang haram tak boleh buat bakar, termasuk lepih daun pokok lah, berapa tak boleh bakar. Harramaha sini maksudnya menyucikan bandar Mekah. Walahu kullu syai', dan miliknya lah segala sesuatu. Wa umirtu, aku juga diperintah an akuna minal muslimin, supaya aku ni jadi orang berserah diri kepada Allah. Tujuan semua sekali ni ialah wa an atlu wal Quran, supaya aku membaca ini Quran kepada orang lain. Supaya aku membaca ini Quran, bacakan Quran ini kepada orang lain. Maka famanih tada, siapa-siapa yang dapat terpimpin dengan menerima Quran ini, fa innama yahtadi li nafsih, maka hidayah petunjuk itu ialah untuk diri dia saja. Wa man dhalla, siapa-siapa yang sesat selepas tabligh itu. Pas tabligh itu, faqul, maka katakanlah, innama ana, sesungguhnya aku ini minal munzirin, termasuk orang yang memberi peringatan saja. Keputusan apa, conclusion sini. Wa qulil hamdulillah, maka dan katakanlah pujian itu hanya milik Allah. Sayurikum ayatihi, ya Allah Ta'ala memperlihatkan dalil-dalil buktinya kepada kamu. Fata'arifunaha, dan pasti kamu akan mengenali ayat Quran itu apabila dapat terima tauhid. Apabila terima tauhid, kita akan mudah kenal. Kita akan mudah kenal Quran, ayat Quran itu. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan kamu bighafilin, lalai leka amma ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan, bermakna pasti dia akan balas.
Tafsir wala. Itu rekap saya bagi apa bagi seluruh surah An-Naml ini. Jadi Naml ini daripada ayat daripada ayat 59. Daripada ayat 59 sampai habis. Sampai habis surah. Dah? Ayat 59 sampai habis surah, tak ada cerita lain melainkan cerita mengenal Allah lah, untuk kenal Allah Taala. Wallahu alam. Kita sambung dalam